isi kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta atahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, thumma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, insya-Allah kita sambung pada muka surat 195 kitab Aqidah Tahawiyah, kitab Syarah Aqidah Tahawiyah oleh Al-Imam Ibn Abil Aziz rahimahullah, mensyarahkan kalam Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah. Dan hari ini kita sampai pada matan yang kita syarahkan pada 2 minggu yang lalu, iaitu pada kalam Abu Ja'far At-Tahawi, wa nattabi'u sunnata wal jama'ata wa najtanibu syudzuda wal khilafa wal furqah. Dan kita mengikuti as-sunnah wal jama'ah dan jama'ah, wa najtanibu syudzuda wal khilafa wal furqah, dan kita menjauhi ataupun kami mengikut as-sunnah dan jamaah, iaitu ulama Hanafiyah. Kami artinya Abu Ja'far At-Tahawi yang mewakili akidah Imam Abu Hanifah dan anak-anak muridnya. Kami mengikuti as-sunnah dan al-jamaah, dan kami menjauhi as-syuzuz. As-syuzuz artinya perkara yang pelik. Barakallahu fi, jazakallahu khair. Alhamdulillah. Kami menjauhi perkara yang syaz. Syuzuz ni syaz. Wal khilafa wal furqah, dan kami menjauhi perbezaan, iaitu khilaf di atas khilaf daripada sunnah dan jamaah. Wal furqah, juga furqah daripada sunnah wal jamaah. Syaz juga syaz atau syuzuz daripada as-sunnah dan al-jamaah. Dan kita dah bacakan ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan kewajipan mengikuti sunnah dan ahli sunnah wal jamaah dan menjauhi perselisihan. Kita dah baca tiga ayat. Hari ini kita masuk pada ayat yang keempat. Ayat yang keempat pada muka surat 195. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Suratul An'am. Suratul An'am ayat 150 hingga 153. Ayat ini adalah ayat yang Ibnu Mas'ud namakan sebagai Al-Wasaya Al-Ashar. Al-Wasaya Al-Ashar. 10 pesanan Al-Quran. 10 wasiat Al-Quranul Karim. Ayat ini antara ayat yang paling utama dalam bab wasiyah. Banyak ayat kata zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, yusikumullah. Dan ayat yang paling utama dalam bab wasiat adalah ayat ini, mengandungi 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang beriman, dan wasiat ini merupakan perintah, juga mengandungi perintah-perintah Allah untuk Nabi sampaikan kepada kaum musyrikin. Apakah wasiatnya? Kita baca sekali imbas sebelum kita masuk pada ayat ni. Ayat ni adalah wasiat yang ke-10. Ayat ni adalah wasiat yang ke-10. Bermula pada ayat ke-151. Ayat 151, Qul, katakan pada mereka, Ta'alau, mari sini, Atlu ma harrama rabbukum alaikum, mari sini aku bacakan pada kamu apa yang Tuhanmu haramkan ke atas kalian. Apa yang Tuhan kalian haramkan ke atas kalian. Kerana suratul An'am pada ayat-ayat sebelumnya cerita tentang
bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh masyarakat Quraisy atau orang Arab jahiliah. Jadi ketahuilah masyarakat jahiliah yang pada asalnya dahulu tapak di sana ada tempat tapak Nabi Ibrahim dan Ismail berubah menjadi agama musyrikin kerana bid'ah-bid'ah yang mereka lakukan. Berpunca daripada bid'ah bab akidah, bid'ah dalam bab ibadah, dan dalam ayat ini banyak diceritakan dalam bab adat yang dijadikan sebagai ibadah. Mereka haramkan sesuatu ikut kehendak mereka dan mereka halalkan sesuatu ikut kehendak mereka. Kalau kita pada ayat sebelumnya Allah cerita tentang bagaimana kriteria kambing yang unta yang boleh dinaiki, yang mana tak boleh dinaiki, mana daging yang boleh dimakan, yang mana tak boleh dimakan oleh wanita dan sebagainya. Sama ana azwaj min ad-dha'n ithnain wa min al-ma'z ithnain qul adh-dhakaraini haram aw al-unthayain. Allah persoalkan bid'ah mereka. Yang ada bid'ah ni, di bid'ah ni satu uslub dakwah ahli bid'ah, kita tanya dia. Ahli bid'ah sifat mereka mempersoalkan sunnah. Jadi cara dakwah ahli bid'ah, cara debat dengan mereka, persoalkan kaedah dia akan goyang. Kerana mereka tidak ada kaedah yang sabit. Uslub berhujah dan berdebat dengan bid'ah, jangan biarkan dia tanya sunnah. Dia persoalkan sunnah, hadis ni betul-betul sabit ke? Ni mutawatir ke ahad? Kalau ahad, kalau betul-betul mutawatir sekalipun, qat'i sekalipun, qat'iyatul subut atau qat'iyat subut atau hanya qat'iyat dalalah. Kalau adanya qat'iyat dalalah, jadi ada khilaf. Jangan biarkan bercakap. Kerana itu perangai ahli bid'ah. Yang tu yang pegang Quran lah, yang tak pegang langsung, yang ni lagi bid'ah lagi jauh lah. Yang tu yang dekat. Jadi caranya tanya balik. Kita pegang ahli sunnah wal jamaah, pegang suatu akidah berdasarkan ayat Quran, sunnah dan fahamun salafus salih. Tanya balik, sebelum persoalkan ayat Quran, sunnah ni, kamu pegang ikut mana? Marah betul. Tanya balik, yang awak pegang dari mana ambilnya? Kadang-kadang kita silap dalam melayan kehendak mereka. Jadi dia pergi jauh, pergi pusing, soalkan kejap sana, kejap sini semua sekali. Jadi kita lupa, tanya dia balik. Ambil agama daripada siapa? Okay. Akidah ahli sunnah ambil daripada Al-Quran, daripada hadis, daripada sahabat, salafus salih. Kemudian mereka persoalkanlah macam-macam lagi kita tahu isu sekarang berlaku. Yang ni anak-anak lah, perserpihan dan bukan ahli bid'ah yang besar lah, taklah. Kita tak keluarkan orang-orang yang khilaf kita sampai kita kata ahli bid'ah yang dimaksudkan dalam hadis mereka. Kita tak sebut macam tu. Tapi kita tu, inilah perangai-perangai serpihan orang-orang yang suka melakukan bid'ah. Mereka tak ada sandaran. Tapi sibuk mempersoalkan sunnah. Jadi, macam mana cara kita nak berdepan dengan mereka? Sedarkan mereka. Sebab tu saya jarang layan nak syarah balik. Walaupun sebenarnya kelas usul fiqh kita nak bincangkan bab qat'iyatul dilalah, qat'iyatul thubut, bab dalalah. Tapi dalam bab ilmiah satu, dalam bab perdebatan satu. Kita bukan tak boleh syarahkan dan fahamkan seseorang dengan kaedah berdasarkan kepada kaedah usul fiqh, kaedah ilmu kalam, kaedah begini. Pendapat dalam bab ni boleh dibahagikan pada 6 jenis. Bukan tak boleh. Tapi ada maqam untuk berdebat bukan begitu. Kerana mereka sedang mempersoalkan, cara kita jawab balik dengan persoalkan balik apa sumber dia. Dia beza. Maqam ta'lim, tuan-tuan, kalau kita ikut kelas kita pada awal, saya ajar lagi. Sifat 20, betul? Sifat 20 ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Apa beza antara sifat salbiyah dengan sifat... Walaupun kita tidak setuju, tapi kita maqam ta'lim kita kena tahu. Kena tahu juga uslub kaum. Kerana kita bukan hidup seorang kat dunia ni. Kita hidup dengan masyarakat yang kita perlu berdakwah pada mereka. Orang berbeza pada kita pun kita berdakwah. Hatta kalau maqam taklim kita boleh belajar apa pandangan Nasara berkaitan dengan Trinity, berkaitan dengan Tuhanan, berkaitan malaikat. Kita boleh kaji pula, boleh ambil tahu tentang sebahagian agama yang lain. Maqam taklim. Tapi dalam perdebatan bila berlaku semua ini, bukan maqamnya kita duk sibuk syarahkan semua yang dipersoalkan.
Dah tidak. Maqam perdebatan kita kena berada di kita yang mengacu ataupun kita yang memegang pentas. Jadi kalau ada orang soalkan sumber kita, kita jawab Al-Quran Sunnah. Sebelum ditanya lebih lagi, tanya dulu sumber awak apa. Kami Quran Sunnah. Nak bincang detail, okey. Sumber apa? Kalau sumber Quran Sunnah juga, okey, datangkan ayat yang menafikan Allah istiwa. Kalau betul juga sumber anda Sunnah. Jadi kena ambil kalam yang anda pegang itu dari mana? Kami berpandangan Allah beristiwa di atas arasy kerana ayat tumastawa al-arsy, kerana ayat ar-Rahman al-arsy istawa, kerana ayat amintum man fis sama. Keluarkan ayat Quran. Ni pandangan kami. Pandangan kamu Allah di mana-mana dari mana? Sebelum membincangkan dalil, beritahu dari mana makhaz, dari mana usul yang anda pegang. Yang sebab tu dalam bab ini dari dulu anda tak berganjak pun daripada step pertama. Kat situ je. Sebab kita tak nak di masyarakat awam dipeningkan dengan apa yang tidak perlu mereka tahu. Dalam kelas kita beritahu. Sebab tu antum kalau tanya dalam kelas nak jawab. Kalau tanya dalam status, kadang-kadang lah rajin nak jawab sikit-sikit kalau nampak dah. Tapi dalam kelas boleh tanya. Kita boleh terangkan, boleh bincang. Sebab kita dalam maqam taklim, tempat kita belajar sama kita nak faham, kita nak tahu. Dan orang yang dengar pun sanggup dengar sejam lebih. Kadang-kadang terlajak sampai hampir 2 jam. Kan? Itu salah lah. Kan? Tapi dalam maqam orang yang ikut isu ni, dia tak suka dengan 1 jam ni. Dia baca tu dia faham sini. Ada orang yang dia tak belajar, dia tak suka belajar. Duduk lama sikit, 1/2 jam dengar, memang tak dengar lah. Jadi sampaikan, kadang-kadang orang nak berdakwah sekalipun kena marah. So, kita kena pendek Hasan. Kena diajarkan sebab kita nak tarik crowd. Tak apalah. Tiap-tiap orang ada misi. Ada orang nak tarik crowd. Ada orang nak mahirkan. Orang yang dah berada dalam crowd kita, jangan pula jadi orang yang hero bukan pada tempatnya. Kita pun tak nak. Kita tak nak di kalangan orang-orang yang dah jadi crowd kita bersama kita, kemudian jadi hero pada sebelum waktunya. Nanti jadi masalah besar. Dah masuk dalam kelompok sunnah, kemudian tak faham sunnah betul-betul, tak faham hujah, dia pergi rot sana sini. Lama-lama rot kumpulan sendiri. Tak faham. Dan benda ni, sebab itulah anda dari dulu lagi, saudara Eti, Syahir dan sebagainya tahulah. Kat video ni jangan potong-potong. Mana nak video tu full 1 jam lah. 1 jam setengah, 1 jam setengah. Kalau nak potong sekali pun, mereka akan beritahu bab-bab tertentu. Sebab pada anak secara peribadi ni lebih suka ambil, tak nak cari crowd yang ramai ni sebagainya. Kita nak yang ada sekarang faham betul-betul. Yang dah ikut kelas kita faham betul-betul, biar jentera kita kalau ketika berdakwah kita ada ilmu. Kita tak nak jadi seperti masal Arab dia kata tazabzab qabla ay yatahassram. Tazabzaba qabla ay yatahassrama. Tulis ke? Bagus juga ada papan ni. Kita tulislah. Ambil istilah ni, kalau orang Arab kalau cakap Syekh Masyayikh selalu istilah ni keluar. Istilah orang yang dah jadi zabib sebelum jadi husrum. Tazabbaba. Dah salah. Dua. Ya? Baiklah, bahasa Arab juga. Betul. Saya setuju. Ilmu alat yang pertama bahasa Arab. Tak bahasa Arab ni kena tahu secara asas. Nahu, saraf, bahasa basic. Kemudian asas yang ada tu kita boleh bergerak dah kepada ilmu-ilmu tertentu. Nak kata mahir bahasa Arab betul sampai pakai luah baru nak ni tak boleh lah. Cukup kita tahu yang perkara yang utama dan asas. Tazabbaba qabla
An yatahassram. Yatahassrama. Yatahassrama. Tazabbaba qabla yatahassram. Ini masal Arab ataupun kita kata peribahasa Arab. Dia dah jadi zabib sebelum jadi hasram. Nak jadi zabib apa? Kismis. Kurma, anggur ni dia mula yang muda-muda yang kita ada juga dijual yang macam ni, yang bentuk dia ada tangkai, dia melekat kat tangkai, dia belum lagi pisah. Yang anggur kecil-kecil. Ya, kita nampak di Cameron tu, kat pokok tu ada barakallahu fiik. Yang belum jadi bulan. Ya? Belum. Putik dia. Yang muda. Belum manis. Siapa yang biasa duduk negeri anggur, tak tahu nak cakap macam mana. Tapi kalau ni hasram, hatta orang Arab dia suka kena buat jeruk, buat apa hasram. Hasram ni dia ada anggur ni 3 proses. 3 tahap. Dia akan jadi hasram, al-hasram atau khusrum, pergi kepada al-inab. Inab ni anggur lah yang kita makan. Kemudian yang kering namanya az-zabib. Anggur kering. Sama tamar. Tamar pun kita kata tamar bermula dengan al-busur atau al-bisr. Bisr atau busur. Bisr atau busur. Kemudian pergi kepada ar-rutab. Jadi rutab baru jadi tamar. Betul? Rutab, tahu lah. Dua-dua ada jual. Besar tak ada. Ini yang ubat untuk orang nak bersalin apa? Yang orang jual ubat untuk mengandung untuk sungai itu yang putik dia tu. Okey, besar. Atau Arab panggil busur, Arab panggil bisr. Al-bisr dengan al-busru. Ni yang muda. Lepas tu kat tengah-tengah ni ada balah. Bolehlah kita letak 4. Kita kata 4 boleh. Ada balah. Balah ni tengah-tengah sini. Al-balah. Atau al-balah. Al-balhu. Al-balah. Al-bisr, al-balah, rutab dan tamar. Yang ni tak boleh makan. Kelat. Dia kecil dia ni. Yang ni balah, dia dah ada rasa manis, dia dah boleh makan, tapi dia tak basah, dia kering. Dia masih kering. Kemudian jadi urtab. Urtab ni yang kita makan lah. Urtab yang makan masa buka puasa sebagainya. Lepas tu kalau dibiarkan kat pokok, dia tamar. Itu bab tamar. Dia Arab tak ada peribahasa kata jadi tamar sebelum bisir. Dia tak ada, jangan cipta kita sendiri. Yang Arab pakai biasanya yatazabzab qabla ayat hasram. Dah jadi zabib sebelum jadi hasram. Dah jadi zabib sebelum jadi hasram. Jadi ramai orang level sebenarnya level dia maqam ta'lim. Dia kena datang kelas nahwu, kena datang kelas saraf, dia kena belajar ilmu fiqh. Ya, dia bermula dengan fiqh madhab, kemudian pergi pada fiqh, dia pergi pada fiqh muqaranah, kemudian dia belajar macam mana cara ulama istinbat, kemudian dia boleh buat tarjih, belajar dan sudah pasti proses tersebut melalui ilmu alat seperti ilmu usul fiqh, dia tahu tentang ilmu usul hadis atau ulumul hadis. Dia tahu, dia belajar tertentu. Sepatutnya maqam dia maqam ta'lim. Maksudnya level dia kena hadir kelas. Level kena belajar ilmu-ilmu ini. Taklah suruh jadi pakar. Bila kata tanya dalil, bukan arti kita pakar dalil, kita tahu dalil. Kita kata usul fiqh, tak semestinya jadi pakar. Kalau pakar terbaiklah yang mujtahid. Tapi kita sebagai penuntut ilmu yang biasa ni faham erti bila orang sebut berkaitan dengan dalalah, yang ni apa beza antara nas mana nas zahir, muawwal, istilah-istilah, mana mafhum muwafaqah, mafhum mukhalafah. Orang panggil bila orang sebut istilah-istilah ni tak dah kita terpinga-pinga. Jadi kita tahu bab dalalah ada bahagian-bahagiannya, faham am, khusus, am, khas, bezakan antara mutlak, muqayyad, apa beza antara am dengan mutlak, apa beza muqayyad dan sebagainya.
Paling kurang kalau nak lebih lagi kita nak tafsir alif lam al lil istighraq. Apa maksud alif lam lil istighraq, al lil ahdi, al lil ta'rif dan sebagainya. Fahamlah istilah-istilah tu paling kurang. Paling kurang. Kalau kata, Ustaz saya tak tahu lagi. Belajar dulu. Takut bila kita, tapi bukan bererti tak boleh ngajar langsung. Ngajarlah yang kita tahu ngaji, ngajar ngaji. Kita tahu kewajipan benda-benda yang ijma' banyak, benda-benda yang jelas sebagainya sampaikan semula. Tapi jangan masuk benda-benda yang perlu buat ijtihad. Apa yang berlaku banyak orang bila berkaitan dengan isu ni, kenapa nak selalu kata jangan tuntut ilmu melalui isu? Isu ni berkaitan ijtihad, nawazil. Isu ni berkaitan dengan ijtihad. Orang yang dah ada semua alat ni, dia nak kiaskan usul pada furu', dia nak tengok pada maqasid syar'iyah, nak tengok mana maslahah rajihah, kena kenal mana maslahah marjuhah, dia tahu yang mana qat'i, yang mana tidak, yang mana mushtabah, tahu maratibul khilaf. Dan dia tahu dalam mana orang yang tahu macam ni, bila dia komen satu isu, dia komen dengan ilmu. Tapi kalau benda yang sepakat, ajak orang ikut pada sunnah, ajak orang baca Al-Quran, ajak orang solat berjemaah, itu semua orang boleh buat. Jadi boleh berdakwah, betul boleh berdakwah, tapi pada maqam, pada tempat yang kita memang tahu. Kadang-kadang kita rasa serba salah. Di kalangan sebahagian daripada penuntut ilmu, contohlah kalau petang di mesej tu kan, tanya, Ustaz macam mana Tom? Malam dah jadi mufti. Ana jujur, berlaku begitu. Dari belakang layar, maksudnya sebelum ni tak tahu, dia baru tanya, dia baru detail sekali. Di waktu malam kejap dah dapat keyword. Zaman sekarang kan senang. Type je keluar keyword, istilah ada semua sekali faham. Ketika itu terlalu cepat. Kita bukan tak nak orang berdakwah, tapi kita takut berlaku satu keadaan orang tu dia belum berada di tempat yang betul. Bila tidak bersedia dengan kekuatan yang ada, dia akan jadi bebanan kepada dunia dakwah, satu. Yang kedua, berkemungkinan apa yang disampaikan tu salah, berlaku salah faham. Ataupun satu lagi satu ulama sebut, lebih kurang begini, ada istilah lain yang selalu kita dengar. Man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Kalau orang belajar, dia tahulah istilah-istilah ni. Jangan happy kalau orang baca benda di depan mata kita. Orang tu nak kutuk kita tu. Contoh orang tu kan, duk cerita betul. Lepas tu seorang tu tengok kawan dia, terzabab. Kata, terzabab. Dah jadi zabit dia. Masa dia nak merujuk kepada tazabzab ke ayat hasram. Atau dia kata, ajilah hadha. Musta'jil. Dia ni ajil. Dia mengisyarat kepada man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanih. Siapa yang terlalu gopoh nak dapatkan sesuatu, dia terlalu gopoh untuk jadi sesuatu, dia akan dihukum dengan dia tak dapat benda tu. Kadang-kadang ramai orang, dia baru belajar, dia nak orang katakan dia sebagai dia mahir, pakar, alim sebagainya. Akhirnya dia dihina. Kerana sifat gopoh dia. Sebab itu perkara begini yang kita risaukan pada potensi anak-anak muda. Anak-anak muda ni ramai yang bijak. Ramai. Jadi potensi ni kita risau macam mana. Takut dia terlalu gopoh sehingga dia akhirnya tak dapat apa nak capai. Hakikatnya potensi dan kemampuan ni boleh. Cuma perlukan waktu sikit, perlukan usaha sedikit untuk capai apa yang perlu. Dan
nasihat ini saya masih ingat nasihat Syekh Abdul Bari Al-Ansari, anak Syekh Hamad, Abdul Bari bin Hamad Al-Ansari. Syekh Hamad Al-Ansari ulama besar Madinah. Syekh Abdul Bari antara anak yang anak Syekh Dr. Abdul Bari ni antara yang paling hebat lah, anak yang paling alim. Tapi tak bercakap, diam. Banyak diam. Buku banyak, tapi tak cetak. Sehinggalah umur beliau 40 tahun baru beliau mula berada di meja fatwa di awam. Sebelum ni pensyarah. Dr. Rusyaidan yang mukrik pada Syekh Abbad sepanjang hayat jadi mukrik, sedangkan profesor, ustaz doktor. Ustaz doktor, kami kat universiti paling takutlah kalau dapat kelas dengan Rusyaidan. Syekh Rusyaidan, panggil Rusyaidan takut sangat je sebab markah susah senang untuk tak lulus. Senang untuk tak lulus, tapi dah tua ni baik sikit, baik. Alhamdulillah, ana dengan Syekh dapat okeylah. Syekh buat baik dengan ana, dosa ana ngumpat Syekh. Ni kawan-kawan. Syekh bagi ana markah tinggi. Kebetulan ana bentang bagus sikit, dia tanya nama. Jadi Syekh buat baik tu, patut kena puji Syekh, tapi memang puji dan dipuji. Dalam bab tegas dengan pelajar, tegaslah. Seorang yang tegas, seorang yang ditakuti oleh pelajar, profesor yang hebat di kuliah hadis, sampai ke haram jadi tukang baca je. Tukang baca soalan, suara sangat lembut, baik dan beradab di depan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Adab-adab begini yang kita perlukan. Kita perlukan sebab tu kita belajar. Jadi sebab tu di maqam taklim ni kita kena tengok dulu diri kita ni apa yang kita tak tahu. Kalau kita baca Quran belum betul, hadirlah kelas Quran. First kali belajar Quran, hafal ayat-ayat lazim, ayat yang pendek-pendek, sikit-sikit, kan, sempurnakan. Hadis Nabi, hadis 40 banyak tak hafal, ambil satu-satu hafal, sikit-sikit. Itu lebih bermanfaat untuk diri kita. Tidak bererti bila orang serang sunnah semua diam, tidak. Bab yang jelas. Tapi kalau bab melibatkan ijtihad, ketika itu kita perlu lebih berhati-hati kerana dia melibatkan ijtihad. Okey, balik semula pada kita punya ni. Tak tahu kenapa masuk sini tadi. Dah lupa dah, selalu kena. Okey, ayat ni. Okey, ada bid'ah. Ayat surah ni, surah Al-An'am menceritakan tentang keadaan macam mana masyarakat Quraisy ni dia buat bid'ah dalam agamanya. Bila dia buat bid'ah dalam agama, Allah tanya balik. Allah tanya dia. Kalau dia kata ada 8 pasangan. Begini, yang ni boleh, ni tak boleh, ni detail lah. Cerita ayat-ayat sebelumnya semua cerita tentang pensyariatan Quraisy. Quraisy ni ada macam-macam. Dia dihormati dalam agama. Quraisy ni bukan Mekah ni, selain daripada dia ni pusat mana ada Kaabah, orang Quraisy ni terkenal, orang luar kata dia dah paling alim agama, orang hormat dia. Macam generasi ulama lah. Padahal dia syirik, musyrikin. Dia tunjuk hebat di depan orang. Sampaikan kalau dia cakap orang dengar. Dia cakap kalau siapa-siapa yang tak ada duit nak beli kain ihram atau pakaian yang kami jual di sini, tak cukup duit, dia kena tawaf. Tapi walaupun dia tawaf dengan pakaian yang dibeli, kalau tak mampu beli pakaian sepenuhnya, tawaf dengan kadar yang ada walaupun terpaksa berbogel. Itu berlaku bogel waktu malam, tawaf. Bukan sebab orang Arab yang suka bogel, tidak. Tapi kalau orang datang nak buat umrah, buat haji, buat umrah, nak tawaf. Tawaf tu mesti pakaian yang dijual oleh orang Quraisy, nampak? Dia mesti orang Mekah jual di bisnes dalam ibadah dia ada business minded. Dia meniaga kat luar, meniaga dah. Dia pergi kat Syam, pergi Rihlatul Syita' wal Saif. Kat Mekah pun dia meniaga lagi. Jadi macam-macam dia punya persyariatan yang dia buat. Kalau pergi Arafah, kalau pergi haji, dia tak pergi Arafah. Kami ahli haram, duduk tanah haram je. Orang luar yang kena pergi Arafah. Sebab Nabi kata Al-Hajju Arafah. Haji itu tak sah kalau tak pergi Arafah. Nabi tegaskan pada Arafah.
Puncanya apa? Sebab mereka ni bukan tak kenal Allah. Mereka ni lah kata mereka Baitullah, Ahlullah, mereka Ahlul Haram dan sebagainya, bangga. Dan mereka diagungkan sampai kafilah Quraisy ni, orang berniaga, tak ada siapa yang halang perniagaan dia. Sebab tu orang lain, kabilah lain, kena bayar nak ikut berniaga ke Syam, kena datang duduk sekali satu rombongan dengan Quraisy. Sebab tak ada orang rompak. Pergi sendiri, setengah jalan, lalu kat tengah jalan, dekat padang pasir mana dah kena rompak. Kumpulan-kumpulan kecil nak berniaga susah. Tapi kalau Quraisy tak kena rompak. Sebab apa? Orang hormatkan mereka kerana ahli tanah, ahlul haram. Bila orang dah angkat ni, orang hormat ni bahaya ni. Satu masalah yang paling bahaya. Bila orang dah mula hormat ni, ramai orang yang lupa diri. Lupa kemampuan diri. Dan itu berlaku kepada golongan Quraisy, ahli bid'ah. Dan Quraisy ni mereka ahli bid'ah, tidak syak lagi. Sebab tu ulama khilaf kedudukan mereka. Mereka ni ahli fatrah, kata ahli bid'ah. Jadi zaman tu ada agama Hanif. Ada di kalangan mereka seperti Waraqah, seperti Hanif. Jadi orang-orang yang sepatutnya kenal agama Hanif, Hanifan Muslimah wa ma'ana min musyrikin, agama Ibrahim, kenal agama Hanif dengan kadarnya, kemudian dia memilih untuk jadi golongan musyrikin, adakah mereka ini dinamakan sebagai ahlul fatrah? Sebab tu dia ada khilaf berkaitan dengan ayah Nabi, mak Nabi dan sebagainya. Siapa-siapa, adakah mereka al-fatrah ataupun mereka di kalangan orang-orang yang kenal sebenarnya agama Hanifiyah tetapi mereka tidak beragama dengannya. Ini yang isu khilaf dan masalah tersebut. Walaupun bukan khilaf lah, ahli sunnah ya, qaul yang rajihnya ialah nas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata inna abi wa abaka finnar. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ketika nak tegur mereka, Allah kata mari. Ni 10 wasaya. Wasiat ni wasiat. Kebanyakan berkaitan larangan-larangan. Berkaitan dengan larangan-larangan, wasiat untuk orang beriman dengan apa? Dengan asalnya ditujukan pada orang kufar, orang kafir, orang Quraisy. Okey. Apa dia? Kul. Katakan wahai Muhammad, ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Mari aku bacakan pada kamu apa yang sebenarnya Tuhan kamu haramkan. Ini kita nak ni. Bila mula berdebat, tanya-tanya je. Tapi bila orang tanya balik, boleh jawab. Mari aku bacakan. Mari aku bacakan. Fakta mesti ada. Ayat ni ayat dakwah ni. Dalam bidang dakwah, ayat ni paling utama. Mana kita memang jadi hero lah persoalkan. Bila dia dah terduduk, kita pula kena tanya, ada fakta. Mari aku bacakan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Yang kamu cerita tu semua sekali lain, tapi yang Allah haramkan ini. Di sini kan menunjukkan bahawa Nabi sendiri tidak buat bid'ah. Nabi bukan buat sesuatu pada hati. Nabi hanya menyampaikan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Atlu, ta'alu. Atlu, aku bacakan. Ma harrama rabbukum alaikum. Apa yang Rabbmu haramkan ke atas kamu. Artinya Nabi sendiri ikut perintah Allah. Bukan Nabi buat syariat ikut hati. Nabi tak cukup ikut hawa nafsu. Kalau Nabi pun baca apa yang Allah haramkan, macam mana orang yang tidak maksum, yang bukan Nabi? Sebab kita kena ikut Nabi SAW. Apa dia? Allah tusyriku bihi syai'a. Jangan syirikkan Allah dengan sesuatu. Nombor 1. Kalau Quran sendiri boleh garis lah. Tak nombor. Tapi kalau tak, jangan. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Dan buat baik dengan ibu bapa. Ni 10 pesanan ni dapat amalkan, insya-Allah. Seorang Muslim itu, ni dah usul perkara, wasiat, usul wasaya. Pertama, jangan syirikkan Allah. Iaitu tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, buat baik dengan kedua ibu bapa. Hak Khalik yang paling agung, tauhid. Hak makhluk yang paling besar adalah ibu bapa. Yang ketiga, tadi usul. Ini wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan jangan bunuh anak kamu kerana kemiskinan. Macam mana pun susah,
Allah berikan apa yang Allah beri, perkara tersebut pasti kita mampu hadapinya. Walaupun susah, orang susah ni tak nak anak dapat anak. Orang yang nak anak tak dapat. Itu Allah SWT tak akan bagi. Tak ada siapa yang sempurna. Tak ada siapa yang sempurna. Jadi Allah kata jangan bunuh anak. Dan Allah beritahu, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamu rezeki, kamu takut anak tu makan, rezeki tak cukup, takut dia makan sekali. Allah yang bagi rezeki kamu dan rezeki mereka. Yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Dan jangan dekati fawahish, benda-benda yang fahishah, benda yang kotor, berkata maksiat, jangan dekati. Apa yang zahir ataupun yang batin. Tafsir yang panjang berkaitan dengan zahir dengan batin. Ada yang kata fawahish ma dhahara minha, ada yang zahir pelacur-pelacur. Fahishah ni berkaitan dengan zina. Kalau tafsir zina, cerita tentang zina satu. Kemudian perbuatan yang bawa pada zina tu fahishah. Jadi jangan dekati benda-benda yang boleh bawa pada zina. Jadi fahishah ni yang zahir ni apa dia? Macam pelacur-pelacur. Zahir. Itu memang fahishah zahir. Yang pergi melompat atas pentas. Yang pergi buat benda yang zahir. Wa ma batan. Dan benda buruk yang sembunyi. Jenis bukan pelacur tapi dia layan pakwa dia. Ya, yang pakwa dia layan khas, dia ada makwa khas sekarang. Ini semua fahishah. Ma zahara minha wa ma batan. Jangan dekati benda formula untuk benda yang buruk ni, jangan dekati. Jangan dekati. Termasuklah zaman sekarang ni susah. Handset kita kena jadi sebab untuk kita melakukan perkara haram. Jadi cara macam mana? Jangan dekati. Jangan dekati handset. Maka lepas ni kita boleh buka jualan handset 3310 di belakang. 33 sen, 33 15 sen, 3315. Handset tu alasan tapi kena call, tak apa, boleh call pakai handset tu je. Ataupun pakai yang boleh SMS. Apa pun nak SMS, jangan pakai yang canggih ni kadang-kadang menyebabkan tak maksudnya gurau itu, tapi contohnya buat cari jauhilah. Kat mana jalan boleh bawa kita kepada perkara yang rosak, kita jauhi. Caranya apa? Dekati majlis ilmu. Takkan kat majlis ilmu nak buat perkara yang haram. Banyakkan di masjid, banyakkan di tempat-tempat yang bersama dengan orang-orang saleh. Dan yang paling penting sekali, kahwin cepat-cepat. Yang paling penting kahwin cepat-cepat. Jadi perkara itu akan melengkapkan agama seseorang. Okey. Yang kelima, okey, azalikum wasaqum bil alakum taqidun, itu sepatutnya ada 5. Ya, okey, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Kemudian jangan bunuh mana-mana jiwa. Mana Allah fokus pada anak. Kemudian cerita untuk semua sekali. 5. Dia bukan kata anak sendiri, jangan bunuh siapa pun. Nafsul lati haramallah, jiwa yang Allah haramkan. Siapa? Manusia ataupun binatang. Binatang yang tak patut dibagi bunuh. Ada orang nafs yang Allah haramkan berkaitan dengan asalnya manusia lah. Tapi termasuk dalam bab kena yang bernafas adalah binatang-binatang. Pergi seksa binatang sebagainya, ini semua termasuk dalam jiwa-jiwa yang Allah haramkan, kecuali kalau binatang yang dibenarkan. Yang keenam, wala taqrabu malal yatim. Jangan dekati harta anak yatim illa billati ahsan, kecuali dengan yang baik. Artinya bukan artinya tak boleh urus. Kalau nak urus tu biar betul-betul urus, Tapi kalau urus ada perasaan nak dapatkan duit, budak tu baru 3 tahun faham apa? Kan, urus harta anak yatim ni, kalau contoh bapak dia kaya, anak tu baru 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tak faham apa-apa. Kita bagi gula-gula pun dia terima kasih dah. Bagus dah pakcik ni bagi gula-gula, bagi dia semua sekali. Sekarang duit berjuta, dia tak faham apa pun. Dia tak kenal cek, dia tak kenal semua benda. Dia nak urus harta anak yatim, jangan dekati. Kecuali dengan yang baik. Yang baik. Urus betul-betul. Sampailah anak yatim tu besar. Kemudian yang ke-7, wa auful kaila wal mizana bil qist. Ini perniagaan. Dan sempurnakan timbangan dan juga
ukuran dengan adil. Ni bab, dah cerita bab ni, segi bab perniagaan. Ramai orang bagus, Masya Allah, dalam bab ni jauh. Tapi bab berniaga, susah. Scam sana sini, menipu sana sini, dan macam-macam lah bab perniagaan. Tambahkan berat kalau dia yang beli, kurangkan berat kalau dia yang jual. Ini semua ini pesanan ke berapa ni? Ke 7. Ke-7. La nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tak beratkan sesuatu macam mampu. Artinya dengan adil tak semestinya nak kira adil. Biji beras kena betul-betul berapa biji, janganlah. La nukallifullahu illa wus'aha, apa yang mampulah. Wa iza qultum fa'dilu, pesanan ke-8, kalau bercakap berlaku adil lah. Kita ni terutamanya musim PRN, PRU, PRN, musim nak uji betul, nak berlaku adil dalam berkata-kata. Yang tak ada kepentingan, sama juga suka mengutuk, adil juga. Saya tak ikut politik, saya tak boleh kutuk orang selamba. Adil juga, kena berlaku adil. Yang terlibat, yang tak terlibat, siapa sahaja. Wa idza qultum fa'dilu, bila bercakap hendaklah berlaku adil. Walau kana za qurbah, walaupun berkaitan dengan orang yang paling dekat dengan kamu. Yang ke-9, wa bi ahdillahi aufu, dan hendaklah tunaikan janji kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau perjanjian kamu dengan Allah, iaitu apa sahaja yang kita usahakan untuk taat perintah Allah, laksanakan. Kita cerita satu-satu. Ni yang penting-penting. Kemudian kita ada lagi, kita nak baca Quran, kita nak banyak lagi, kita nak ini semua ahdillah, aufu, tunaikan. Mana yang baik yang lain buat baik banyak-banyak. Buat baik banyak-banyak, ikut kadar kemampuan dalam ketaatan. Dalam bab meninggalkan maksiat, tinggalkan secara total. Tinggalkan secara total. Okey. Kemudian pasal yang ke-10. Ni yang baru masuk ayat ni. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Dan sesungguhnya inilah dia jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Fattabi'uh, ikutlah jalan ini. Ayat ni pesanan dah cerita semua. Jadi dalam 9 pesanan tadi, nak ikut siapa? Kadar ikut Nabi lah. Apa yang dinamakan sebagai fahisyah, apa yang dinamakan sebagai harta anak yatim yang haram, yang halal, apa yang boleh buat, yang mana syirik, yang mana tidak. Natijah dia semua balik pada jalan sirat. Anna hadza sirati mustaqiman. Pesanan yang ke-10 merangkumi semua pesanan sebelumnya. Dan inilah dia jalanku yang lurus. Fattabi'uh, hendaklah kamu ikut jalan tersebut. Wala tattabi'us subula, dan jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, maka perkara demikian akan menyebabkan kamu lari daripada jalannya, jalan Allah. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah dia Allah Tuhan. Inilah dia pesanan siapa? Wasaqum bihi, dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inilah dia yang Tuhanmu pesan untuk kalian agar kalian bertakwa. Jadi 10 pesanan yang Allah berikan. Soalan yang timbul pada ayat ini, tuan-tuan tengok balik pada ayat. Allah sebut wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Dan sebelumnya Allah kata wa anna hadza sirati mustaqima. Dua-dua jalan, tapi satu Allah gunakan sirat, yang kedua Allah gunakan kalimah subul. Apa beza sabil dengan sirat? Sirat, kalimah sirat jalan. Sabil pun jalan. Sirat jalan, sabil pun jalan. Tapi sirat tidak ada jamak padanya. Tak ada musanna, tak ada jamak. Sirat satu je. Dari segi bahasa boleh kata siratan, siratain. Kalau merujuk sebab. Tapi kalau satu perkara, siratnya hanya satu. Sirat. Dia tak ada surut, tak ada jamak. Tak ada jamak. Jadi sirat jalan. Sabil jalan. Jalan ni banyak, tapi nak syarat jadi sirat, nak kata satu jalan dan nak amal sirat, ada syaratnya. Dalam bahasa orang Arab hanya namakan jalan itu sebagai sirat apabila cukup syarat-syarat yang disebutkan pada kalimah sirat.
Pertama, jalan yang dinamakan sirat hendaklah jalan yang lurus. Mustaqim. Jadi mustaqim tu sifat pada sirat. Kita akan syarahkan lepas ni. Pertama, jalan yang kata nama sirat mesti lurus. Mesti lurus. Yang kedua, jalan tu mesti jelas, wadih. Ayah kuna wadihan, bukan jalan yang kelam, jalan yang gelap. Jalan tu mesti jalan yang terang. Syarat ketiga, jalan tu mesti menyampaikan, bukan separuh jalan. Kalau jalan mati, pergi sirat, betul dah jalan ini, sampai separuh jalan adalah putus. Tak, dia kena sampai ke tujuan. Baru nama jalan tu sirat. Yang keempat, jalan tu mesti jalan yang paling pendek. Ataupun mesti pendek, ringkas. Mana jalan tu pendek. Yang kelima, jalan tu mesti muta'ayyan. Satu je ada. Satu jalan dia. Mana banyak semua tadi, nak pergi satu tempat tu memang satu jalan tu je. Baru orang panggil sirat. Kalau jalan banyak, dia panggil sirat. Dia panggil subul. Panggil subul. Banyak jalan. Jalan pergi mana? Oh, fi turuq. Ada banyak. Fi syawari', fi turuq. Tapi tak ada kata surut. Tak ada jalan bahasa Arab. Sirat ni satu je. Kalimah kita dengar. Sirat. Sebab jalan tu muta'ayyan. Dia mesti satu saja. Satu saja jalan yang ada baru dinamakan sebagai sirat. Dan ada sebagai ulama bahasa tambahkan. Jalan tu bukan jalan yang banyak masalah, bukan jalan mu'abbad, bukan jalan yang bengkak-bengkok ataupun jalan yang ada bukit turun, dia lurus, sahlan. Yang keenam. Jadi itu dari segi bahasa untuk kalimah sirat. Jadi jalan yang Nabi bawa ni sifatnya apa? Okey, sirat tafsirnya apa? Tiga benda. Kita belajar ihdinas siratal mustaqim kan, wa anna hadzal sirati, sama ada ditafsirkan sebagai Islam sirat ataupun ditafsirkan sebagai ar-rasul, Nabi sendiri, itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga Al-Quranul Karim. Tiga ni samalah. Sama je nak kata Quran kata. Jadi agama Islam ni, sunnah Nabi ni, agama Islam sunnah Nabi dan apa yang daripada Quran ni sifatnya begitu. Satu-satunya jalan yang bawa kita jumpa dengan redha Allah hanya Al-Quran dan As-Sunnah dan As-Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Tafsiran ni bertiga ni. Allah, mana Quran lah, Allah, Rasul dan agama Islam. Atau kita panggil usul salasah. Al-usul salasah, ma'rifatullah, ma'rifatun nabiyhi dan ma'rifatud din bil adillah. Inilah dia as-sirat. Inilah dia as-sirat. Sebab tu Syekh Muhammad Wahab panggil sebagai usul salasah. Usul ilmu yang tiga. Pakar, masya-Allah, pakar ilmu perubatan tapi tak kenal Allah, kamu sebenarnya jahil, kata Syekh. Semua orang kena kenal tiga ni. Syekh asas kepada awal lagi bahawa semua orang wajib belajar yang ni. Dan inilah usul. Kalau tak ada tiga ni, pergi belajar apa tak ada manfaat. Tak kenal Tuhan, tak kenal Nabi dan tak kenal agama dengan dalil. Kena kenal agama dengan dalil. Kenapa sebut dengan dalil? Inilah yang membezakan agama dengan agama lain. Agama lain tak payah dalil. Agama lain mempersoalkan dalil kita, tapi agama dia tak ada dalil. Ahli bid'ah mempersoalkan dalil ahli sunnah, tapi dia sendiri tak ada dalil. Persoalkan tentang Al-Quran, macam mana kamu faham ni qat'iyatul dalalah atau qat'iyatul ni bukan qat'iyatul dalalah, ni hanya qat'iyatul subut. Awak ada dalil ke? Tak ada ayat Quran pun. Persoalkan sunnah, kita sunnah ni sunnah ahad, atau kalau ahad sekalipun kita kena guna. Awak ada ayat Quran, ada hadis ke? Persoalkan kalam salafus saleh ni bukanlah begini, kita salafus saleh gini. Awak ada ke asar salafus saleh? Mereka tak ada apa-apa. Sebab tu jalan Quran ni pertama sekali jalan sirat ni artinya agama Islam. Sirat artinya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sirat artinya Al-Quranul Karim. Apa sifatnya? Seperti dalam bahasa. Allah pilih bahasa yang paling tepat. Lurus. Satu tu je jalan yang betul.
dan yang betul, iaitu yang ikut Quran, ikut sunnah, ikut Nabi SAW, dan ikut Quran, ikut sunnah, dan ikut agama Islam yang ada dalam Islam. Okay. Lurus, betul, sampai bermaksud, bukan separuh jalan. Contoh ilmu kalam, separuh jalan. Lepas tu cerita ilmu kalam ni tak sempurna. Kata tak betul langsung, ada betul sikit-sikit, tapi cacat. So ilmu kalam tak cerita tentang tauhid al-uluhiyah, tak sempurna. Orang yang belajar tauhid, negara-negara tersebar ilmu kalam, tersebar juga padanya ilmu sihir, ilmu buat-buat orang sana sini. Masyarakat dia walaupun ustazah duk share macam mana nak buat amalan untuk melembutkan hati suami. Menyedapkan makanan. Dengan ayat sekian, sebab dia tak faham bab al-uluhiyah. Bab macam mana kita bab berkaitan dengan tahu asbab kauniyah, asbab syar'iyah dan sebagainya, tak dibicarakan. Jadi mereka tak faham. Kadang-kadang asbab syarak mesti dengan dalil syarak. Asbab kauni, asbab kauniyah mesti dengan dalil kaun atau dalil saintifik. Tak keluar. Jadi kalau orang yang belajar betul tauhid dengan kaedah kita kata ada tauhid al-uluhiyah, takkan dia pergi bagi formula macam mana nak lembutkan besi dengan ayat sekian dan sekian. Tak keluar. Sebab apa? Tak ada dalam tak wujud dalam kerangka asbab yang dibincangkan dalam ilmu tersebut. Tak ilmu kalam tak. Ilmu kalam hanya fokus cerita dia awal hingga akhir, cerita tentang Tuhan tu wujud. Tu wujud Tuhan tu macam mana? Jauhar, bukan arat, bukan jauhar, bukan ini, bukan itu, bukan ini, bukan itu. Penghujungnya, kenal Tuhan tu wujud. Selesai. Mana selesai? Ilmu kalam belajar panjang-panjang, kita cakap, kami selesai lama dah. Itu ada dalam fitrah orang Islam. Marah betul. Banyak dia bincang. Kau bincang ilmu kalam, bincang semua ilmu, satu kitab bawa berak-rak, nak disebabkan Tuhan tu wujud. Kami faham dah. Orang awam settle dah pun. Dah yakin dah. Orang awam kenal Tuhan, yakin Tuhan tu wujud, tak ada syak macam kalian. Allah wujud dengan segala sifat. Kesempurnaannya dah ada dalam fitrah awam. Yang dia namakan sebagai awam lah. Kita terima, tak apa, panggil awam lah. Awam macam yang ramai. Korang yang sedikit. Jadi akidah Ahlussunnah ni, akidah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita baca, betul lah sifatnya. Betul. Ingat agama ni, akidah ni senang-senang je ke? Memang senang. Kamu yang susahkan. Bukan susah sangat pun, tapi kamu yang susahkan. Otak kami bukan tak boleh belajar yang kamu belajar. Bukan kami tak faham pun. Tapi bukan itu jalan yang Allah bawa. Agama Allah ni, agama dah lah jelas, terang, lurus. Itulah satu-satu jalan yang betul, mudah, dan indah dia qarib, mudah, senang, mana dekat. Pergi pusing jauh satu dunia. Nak isbatkan satu perkara yang Islam isbatkan mudah. Sebab tu tentang Tuhan ni wujud, Ahlussunnah katakan perkara tu wujud dalam fitrah manusia. Jadi dakwah kita pertama walaupun jumpa orang kafir, ajak dia pada kalimah la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebab dia ada ni patut berbosan. Ya? Cuba minum. Boleh izin sikit minum? Okey, tu ayat pertama. Ramai hatta kita pun terfikir macam tu. Dulu bila masa awal dulu, masa belajar dulu, orang kata kalau kau orang tak faham, tak kenal, memang ilmu mantik ni susah. Kamu tak faham jadi pakar mantik, kamu akan jadi pakar agama. Tu sebab jugalah saya cuba belajar ilmu mantik, cuba belajar macam-macam. Lepas sekali kan ini je. Minta maaf lah. Rupanya bincang benda tu je. Kan? Lepas tahu rupanya kalam tak betul. Tak betul. Kaedah itu tak tepat sepenuhnya. Rupanya khilaf banyak. Kita bukan kata ilmu mantik tak ada guna. Tapi meletakkan ilmu mantik sebagai satu kanun yang mesti betul, yang jaga otak orang sampai tak boleh khilaf dengannya, sampai Quran pun kena faham ikut dia, fahaman salafus salih pun kena tafsir ikut dia, sunnah pun kena ikut dia, dan dia adalah qat'i. Wah, meletakkan sesuatu lebih daripada kadarnya.
Meletak sesuatu kadarnya ni salah lah. Itu bukan salafiyah, bukan anti mantik. Siapa kata salaf anti mantik? Wah, main ustaz-ustaz kita yang pakar mantik. Tapi bukan kita nak ajarkan kepada orang awam. Kenapa tak ajarkan? Tak ada keperluan. Hadis pun tak hafal, nak belajar mantik. Kan? Banyak lagi benda yang lebih utama berkaitan dengan akidah. Yakin dulu semua sekali. Ini dulu. Tapi kalau nak belajar, dah sampai pada masa nak belajar, nak kenal lebih, bolehlah kita belajar, nak faham. Tujuannya untuk kaji kitab-kitab kalam. Tujuannya pun untuk dakwah juga kepada mereka. Takkan nak tinggalkan mereka. Takkan kita kata kamu ahli bid'ah, pergi masuk neraka. Nanti jumpa lepas tu kat syurga. Ada. Bolehlah kalau kadang-kadang cakap, kau pergi neraka dulu. Tak, macam yakin dia masuk syurga. Kita bukan nak macam tu. Kita nak semua orang selamat daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, orang Islam. Jadi ilmu ada dia punya kadarnya. Okey. Ini pesanan, 10 pesanan ni. 10 pesanan ni antum boleh check lah. Ada satu tesis untuk syarahkan 10 wasaya ni di Madinah Munawwarah. Kemudian ayat seterusnya tak payahlah, kita sampai masa hujung. Satu ayat tak apa insya-Allah. Okey, kita buka pada soalan sampai sini insya-Allah. Ana punya panjang asal nak 3 ayat. Nanti kita buat hadis tapi tak apalah. Seronok di Rasulullah ni kita tak kejar tak kejar sangat nak habiskan. Kita nak habiskan lah. Takkan tak nak habis kan. tapi maksudnya kita tak terlalu kejar. Jadi tak rushing. Tidak rushing. Ada soalan apa insyaAllah sebelum kita tutup? Muaz kat bawah. Ada baca buku. Dah banyak soalan Muaz tu. Okay. Fadal saya. Siapa tadi? Tadi ayat yang wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabili. An sabili. Kenapa guna sabili tak guna an? Ya, sabil boleh betul. Boleh betul sabil, boleh jadi satu, boleh jadi dia umum. Tapi kalau sirat hanya untuk satu. Jadi kalau kita kata sabilillah betul lah. Jalan sabil boleh. Masih kata betul sabil. Tapi sabil dia tidak menafikan adanya jalan yang lain. Jadi kalau kita cerita tentang jalan yang dilalui manusia ada banyak. Dan yang kedua, berkaitan dengan subul ni, Allah gunakan sabil untuk sirat bila cerita tentang manhaj. Cerita tentang manhaj, tentang agama, cerita tentang Al-Quran, Sunnah dan juga tafsiran, 3 tafsiran tadi itulah. Mana berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Nabi dan berkaitan dengan Islam. Itu penggunaan untuk sirat. Tapi dalam Islam ni banyak jalan, banyak jalan kebajikan yang ada. Banyak jalan kebajikan, betul tak? Kebajikan Islam bukan satu. Kebaikan ada banyak. Jalan nak tuju pada Islam tu banyak. Dalam sirat tu ada banyak pilihan. Ada orang masuk syurga untuk pintu Ar-Rayyan, ada orang masuk ikut Al-Quran, ada orang masuk ikut pada ibadah-ibadah tertentu. Pintu kebaikan banyak. Tapi jalan satu, iaitu mesti pergi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi, Al-Quran dan apa yang ada dalam ajaran Islam. Sebab tu pada dalam ayat yang lagi Allah sebut wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha wallazina jahadu fina untuk tuju kepada kami akan tunjukkan jalan-jalan kepada kami. Itu bukan bererti pergi masuk mana-mana agama mana, tak. Bukan ni. Subulana artinya banyak jalan kebajikan yang bawa kepada sirat, yang masih berada di atas as-sirat. As-sirat ni dalamnya ada satu jalan yang jelas, syariat Islam, yang dalam syariat tu ada banyak subul, banyak jalan. Tapi yang Nabi tak bagi tu ialah bila berada di luar as-sirat. Sebab tu dalam kita akan syarahkan pada ayat yang itu ayat 159 tu, ayat 159 surat Al-An'am. Kita baca ayat 153. Lepas ni ayat 159 kita akan cerita macam mana Nabi gariskan jalan yang lurus, kemudian Nabi buat jalan tepi. Inilah jalan aku dan inilah subul. Nabi syarahkan. Jadi subul tu kalau jalan yang satu pun nama tariq, yang banyak pun dia turuk. Kalau sabil sama sabil atau subul. Tapi kalau sirat dia cuma ada sirat, tak ada surut. Dia tak ada.
Dia hanya satu je. Sebab tu sirat ditafsirkan kepada Islam, agama Islam, Rasul dan juga Al-Quranul Karim. Kerana satu, itu adalah satu. Jelas InsyaAllah. Ada soalan lagi? Okey, sampai sini. Ada soalan-soalan, tapi soalan-soalan yang antum hantar tu minggu depan lah. Nak kejar lagi sikit dulu, insyaAllah. Sebab dia tak penting ada soalan beberapa orang sahabat. Ada 3 orang hantar perdana video berkaitan qat'iyah tersebut, qat'iyah dalalah yang Ustaz Naudul sebut tu. Kita jawab kemudian lah. Dia tak tidak syubhat yang tak lekat. Syubhat tak lekat ni tak payah kita nak ajar pula. Dia cakap orang tak faham. Atau orang tak terima. Dan ni tak perlu pun kita nak syarahkan biar orang faham pula. Kalau apa yang disebut oleh siapa-siapa je orang yang salah ni, orang tak faham, biar orang tak faham. Kita syarahkan apa yang kita nak bawa. Tapi untuk kalau dia dah mengganggu, pemikiran awam, kita perlu jelaskan balik. InsyaAllah. Sampai sini saja. Semoga Allah SWT bimbing kita semua. Bukan sahaja kita saja, malah kita doakan supaya hadahullah. Seterusnya semoga Allah bagi dia hidayah. Tak tahu dia sampai ke mana dah sekarang ni. Banyak sangat dipikir. Antum banyak tanya dan sebut nama dia ni. Tak pernah sebut nama sini. Tapi antum dah tahu. Semoga Allah bagi hidayah pada dia. Kembalikan dia kepada cinta pada sunnah. Kan? Dia pernah cintakan sunnah. Dia tak jumpa betul-betul jalan. Dia ingatkan jalan ahli kalam segala-galanya. Dan benda ni dilalui ramai orang yang pernah melalui jalan begitu. Cumanya dia rasa dia dah sampai level paling tinggi. Itu jadi masalah lah. Semoga Allah SWT beri hidayah pada semua. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.